warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjemaah. Hadis ke 64. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi lamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala misla hadha yaqinan dakhala al-jannah rawahu al-hakim wa qala hadha hadis sahih lil isnad wa lam yukhrija hakadha wafaqahu al-Dhahabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Bilal bangun dan melaungkan azan. Setelah Sayyidina Bilal selesai azan, baginda bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah-kalimah yang sama dengan yakin akan memasuki syurga. Mustadrak Hakim. Keterangan. Dapat diketahui daripada riwayat ini bahawa orang yang menjawab azan hendaklah mengulangi lafaz-lafaz yang sama sebagaimana yang disebut oleh muazzin. Walau bagaimanapun dapat diketahui daripada riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa untuk jawapan lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah hendaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salah, iaitu salat berjemaah. Hadis ke-63, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah ni nama yang cukup besar. Dan kalau kita tengok hadis-hadis yang ditulis dalam kitab ni, semua dia meletakkan rawi al-a'la. Maksudnya hadis yang dibawa dalam kitab ini dia meletakkan satu nama perawi yang teratas. Dia kata rawi al-a'la. Rawi ini maksudnya periwayat lah. Periwayat hadis al-a'la. Rawi yang paling tinggi. Maksudnya akan ada satu nama sahabat kemudian didatangkan dengan teks matan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai rawi al-a'la. Kalau kita tengok kaedah manhaj yang diletakkan oleh pengarang kitab ini meletakkan rawi al-a'la, periwayat yang paling tinggi. Nama Abu Hurairah ni kita biasa sebut seorang sahabat Nabi yang lewat Islam ni. Dia lahir sekitar ulama hadis kata dalam 20 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk dengan Nabi lebih kurang 4 tahun. Jadi dia masuk Islam lebih kurang dalam umur 27, 28 gitu. Dia masuk Islam. 4 tahun duduk dengan Nabi. Tapi dia meninggal sekitar ulama hadis kata dalam 59 hijrah 60. Jadi maksudnya selepas Nabi wafat, duduk dengan Nabi 4 tahun, Nabi wafat, dia ada lebih kurang dalam 50 tahun. Ada 50 tahun untuk dia dakwah. Sebab itu kalau kita tengok hadis yang banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang paling tinggi. Dia meriwayatkan hadis 5,378 hadis. Perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak kisah tentang Abu Hurairah ni kita dah ceritakan. Apa lagi cerita yang menarik tentang Abu Hurairah? Dia ada kisah dia dengan ibu dia. Ibu dia nama Umaymah, kalau tidak silap saya. Cerita dia tu. Ibu dia nama Umaymah. Umaymah ni dia tak Islam. Jadi Abu Hurairah ni dah masuk Islam dulu. Kemudian dia berdakwah ikut dengan Nabi. Tetapi dia ni sentiasa menziarahi ibu dia. Ibu dia tak nak Islam, dia tak nak terima Islam. Selalu tiap-tiap hari dia datang pergi jumpa ibu dia. Umaymah ceritakan tentang Nabi, ceritakan tentang Islam, datang pergi balik dalam waktu masa yang lama. Tapi mak dia ni tak nak menerima Islam, Umaymah ni.
Sampai satu ketika bila Abu Hurairah ni orangnya jenis lemah lembut. Bila dia cakap dengan mak dia akan jawab dengan cara yang lemah lembut juga untuk menolak dakwah anak dia Abu Hurairah. Sampai satu ketika bila dia berdakwah, dia terangkan kepada Umaymah, mak dia gini, Nabi Islam gini-gini. Jadi mak dia jadi stress, tension. Sampai satu ketika bila Abu Hurairah dia berdakwah, mak dia berjawab dengan satu jawapan yang kasar, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebabkan Abu Hurairah ni dah sedih sangat. Bila dia sedih, dia balik, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku ni dah lama dah berdakwah dengan dia, tapi dia masih tak menerima lagi Islam, tak dapat hidayah lagi, dan akhirnya dia mencela engkau ya Rasulullah, buat satu perkara yang buruk kepada Islam. Kemudian Abu Hurairah dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kau doakanlah supaya ibu aku ini mendapat petunjuk, mendapat hidayah dan menerima Islam. Nabi pun kata okey. Nabi pun angkat tangan doa, ya Allah, berilah petunjuk hidayah keislaman, lembutkan hati Umaymah, ibu kepada Abu Hurairah ini. Kemudian selepas itu, jadi Abu Hurairah pun dia pergilah seperti biasa, dia pergi jumpa, nak pergi ziarah mak dia balik, nak pergi berdakwah. Dia pergi rumah mak dia, sampai depan pintu, biasanya ialah anak nak masuk rumah mak dia. Dia dah tahu dah pintu mana, berkunci ke tak berkunci ke pintu tu. Tapi nak masuk pada hari tu, besoknya tu pergi, nak masuk tak boleh. Semalam dia dah, mak dia dah dok maki-maki Nabi. Hari ni nak masuk, ini betul marah betul ni, datang jumpa pun tak nak. Dia tunggu. Lepas tu nak masuk, tak dapat masuk. Umaymah dia kata, Abu Hurairah, kamu tunggu dulu. Kemudian Abu Hurairah pun penuh terilah tunggu luar rumah kan. Tengok apa yang berlaku. Dia dengar bunyi air. Mak dia mandi ni. Kemudian baru dia buka. Bila dia buka pintu je, Abu Hurairah dia tengok mak dia. Dia tudung. Kemudian berpakaian yang orang baru lepas. Ialah orang biasanya kalau orang nak masuk Islam ni, dia akan mandi dulu. Bersih-bersih badan. Jadi dia tengok wajah mak dia yang berseri-seri, dan pakai tudung, pakai pakaian lengkap yang menutup aurat, dan dia terus ucap depan Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Cuba bayangkan pada ketika itu kita berada pada tempat Abu Hurairah, yang kita ada seorang ibu yang kita dakwah sehari ke sehari untuk Islam, datang dan syahadah depan Abu Hurairah. Pada ketika itu dia menangislah, dia sedih, dan dia datang kepada Nabi SAW. Itulah hebatnya Abu Hurairah tu. Nabi mendoakan dan dia dimakbulkan doa dengan serta-merta. Dan Abu Hurairah dia ni banyaklah cerita tentang dia yang menarik. Dalam hadis ni dia menyebutkan, kunna, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilal yunadi. Maka pada satu ketika itu Bilal dia melaungkan azan. Abu Hurairah ni dia ada anak, salah seorang anak dia nama dia Bilal, sama dengan Bilal ni. Dia ada 3 orang anak nama dia Bilal. Jadi Bilal ni dia melaungkan azan. Kemudian falam masa kata, jadi Bilal ni setiap kali dia azan, satu-satu huruf yang dilafazkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia berhenti. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap lafaz azan tu berhenti. Falam masa kata, saya kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, man qala mithla hada, sesiapa yang menyebut sebagaimana sebutan azan Bilal itu, yakinan, dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah, kata Nabi, dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan bagi apa? Bagi orang yang menjawab azan. Doa tu lain, itu kat ujung, tu cerita lain. Ini bagi golongan orang yang menjawab azan. Hadis ni dia nak ceritakan tentang kita betapa peri pentingnya, betapa ada hikmah di sebalik kelebihan kita menjawab azan itu. Jadi kita kena ambil peluang, tuan-tuan.
Bila Bilal azan, satu, janganlah kita bersembang-sembang. Bukan salah, dia tidak menjadi satu kesalahan. Tapi adab kita mendengar azan, kita jawab azan. Dan janji daripada Nabi SAW dengan penuh keyakinan, kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin Allah tu Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yakin di hati kita. Maka kata Nabi SAW, kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan sebab kita jawab azan saja. Jadi banyak kelebihan tentang azan ni. Jadi kita ingat, kita fahami bila kita dengar azan, ambil peluang ini. Cara yang mudah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.